Berikut paparan utama malam ini. Operasi parti kesan Saki-Baki tiada ikat. Usaha Malaysia perangi pemerdagangan manusia diiktiraf. Kadar inflasi negara susut. Operasi besar-besaran di seluruh negara bagi mengesan pendatang asing tanpa izin parti oleh Jabatan Imigresen bermula tengah malam ini. Ia berikutan tamatnya tempoh permohonan kad sementara e-kad hari ini. Tegas Ketua Pengarahnya Datuk Seri Mustafa Ali, Jabatan Imigresen tidak akan berganjak dengan keputusan sebelum ini. Tempoh permohonan tidak akan dilanjutkan ekoran tempoh lebih 4 bulan diberi sudah memadai. Kerana kita pun ada keupayaan tertentu. Apabila last minute seperti ini, semasa kita masuk tadi, ramai lagi yang masih lagi berjalan masuk, membawa pekerja dan juga majikan-majikannya. Saya sebut tadi keupayaan terbatas kerana di sini pun dah sendat dah sempit dah diasak dengan pelbagai kemudahan kita yang terpaksa kita layan semaksimal mungkin. Beliau meninjau hari terakhir program e-kad di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Putrajaya. Kira-kira 155,600 parti atau 23% didaftar majikan mereka sejak program itu dilancar 15 Februari lalu. Jabatan Imigresen sebelum ini menyasarkan antara 400 hingga 600 ribu parti mendaftar. Majoriti warga asing yang mendaftar terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan Nepal. Tinjauan kami ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri di Ibu Negara petang tadi mendapati keadaan di bangunan itu sesak dengan kehadiran parti. Jelas sekali mereka datang membuat permohonan e-kad pada saat-saat akhir sebelum ditutup tengah malam ini. Ada golongan parti ini yang datang dari awal pagi lagi bersama majikan mereka dan sanggup menunggu hingga ke petang semata-mata untuk mendapatkan e-kad. Ada di antaranya mendakwa terpaksa datang pada hari terakhir kerana menunggu majikan mereka yang tidak mempunyai masa yang terluang. Sesuai. Sebab apa dapat macam ni peluang yang pekerja-pekerja asing yang tak ada permit dia ambil benda ni keselamatan untuk dia orang. Lagipun lah ni dah sangat ada kurang sikit orang je lah. Sangat boleh minta sama dia tanpa masa lagi. Saya sudah dapat e-kad itu penggar sama itu gambar semua okey sana. Saya boleh kerja sekarang Malaysia lah. Dulu 2-3 hari mari ramai orang sudah jam itu pasal 3 hari mari hari ini sudah habis lah. Itu toke dia toke suruh mau ini hari mari dia mau buat ini hari saja. Bukan saya mau sendiri mari sini, dia mau saya sendiri buat. Macam itulah. Toke suruh boleh saya buat macam itu. Memang sudah kita ikut ejen kan. Kita sudah memang sudah lama. Sudah cakap sama ejen lah, sudah apply lah. Tapi last lah dia hari ni baru panggil lah. Tapi tak tahu kenapa lah. Permohonan e-kad ini telah dilancarkan pada 15 Februari lalu namun ramai majikan yang mengambil sikap menunggu di saat-saat akhir untuk membuat pendaftaran pekerja mereka. Keadaan Lebuh Raya Kendalian Plus dari utara dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dipenuhi kenderaan sejak siang hingga kini kerana ramai warga kota pulang ke ibu negara setelah bercuti panjang menyambut Aidilfitri di kampung. Bagi mengetahui keadaan terperinci, kita bersama wartawan Dilaila Kadir di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Dilaila. Dan juga Nur Mahzalina di Angkasa Puri. Baiklah, saya kini sedang berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bagi tinjauan trafik di beberapa lebuh raya utama negara
negara bersempena dengan pulangnya warga kota selepas seminggu Hari Raya Aidilfitri, masing-masing pulang menuju ke ibu negara. Dan kita mulakan tinjauan keadaan trafik dari arah utara, iaitu kita mulakan di Lebuh Raya Plus di E1 Terowong Menora. Terowong Menora di Lebuh Raya Plus, seperti anda saksikan ketika ini, trafik pada waktu ini kelihatan perlahan dan sesak di antara Sungai Perak ke Jelapang. Trafik di bahagian utara turut dilaporkan perlahan dari Cangkat Jering ke Bukit Berapit. Kemudian kita beralih pula ke Lebuh Raya Plus di E1 Simpang Pulai. Seperti yang anda saksikan ketika ini, trafik pada waktu ini kelihatan perlahan di antara Simpang Pulai ke hentian sebelah Simpang Pulai, dan trafik turut dilaporkan perlahan dari Gopeng menuju ke Tapah. Kita beralih pula ke selatan, Lebuh Raya Plus di RNR Seremban. Di Lebuh Raya Plus sekitar RNR Seremban, seperti anda lihat, keadaan trafik di sepanjang Lebuh Raya Plus masih lancar dari Seremban ke Nilai terus ke Sungai Besi. Kemudian di Lebuh Raya Plus di Port Dickson, keadaan trafik juga kelihatan masih lancar bermula dari Air Keruh ke Senawang terus ke Seremban. Kemudian kita beralih di timur, iaitu Lebuh Raya Pantai Timur di Fasa 2, LPT fasa sekitar Plaza Tol Kuala Terengganu juga kelihatan lancar. Begitu juga di LPT Fasa 2 di sekitar Kijal, trafik kelihatan lancar di kedua-dua belah arah. Baiklah, bagi anda yang ingin mendapatkan info trafik dengan lebih lanjut lagi, anda boleh ke laman Twitter iaitu di LLM info trafik, ataupun hotline bagi LLM anda bolehlah mendial ke 1800 887752, manakala bagi aplikasi mobile di llmtraffic.info. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali dulu bersama dengan rakan setugas Norma Zalina dan juga Fatil. Ya, dari LLM, terima kasih Dilaila Kadi. Kejayaan Malaysia keluar daripada senarai pengawasan tahap 2 dalam laporan Pemerdagangan Manusia TIP. Jabatan Negara Amerika Syarikat mendapat pujian kedutaan besar negara itu. Duta Besarnya Kamala S. Lakhdir berkata ia bukti usaha berterusan kerajaan Malaysia dalam mengekang aktiviti pemerdagangan manusia berhasil. So Malaysia last year was Tier 2 watch list. And this year Malaysia is Tier 2 in recognition of the work that Malaysian authorities have done on investigations, prosecutions and convictions related to trafficking. And this is a credit to the efforts of Malaysian government, first in amending the laws and then expanding efforts in terms of law enforcement investigations and leading to convictions. Kedutaan Amerika dan Kerajaan Malaysia bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menghentikan kegiatan pemerdagangan manusia. Tahun lalu, kedudukan Malaysia dalam senarai TIP dinaikkan daripada tahap 3 ke senarai pengawasan tahap 2. Laporan tahunan yang dikeluarkan Jabatan Negara Amerika menyenaraikan kedudukan lebih 100 negara dalam usaha menangani pemerdagangan manusia dengan memberi 1 daripada 4 peringkat, iaitu tahap 1, tahap 2, senarai pengawasan tahap 2 dan tahap 3. Kadar inflasi negara susut kepada 3.9% Mei lalu berbanding 4.4% yang dicatat pada April. Penurunan itu disumbang harga bahan api yang lebih rendah pada tempoh tersebut. Bank Negara dalam laporan bulanannya menjelaskan purata harga bahan api domestik turut menurun bulan ini susulan aliran menurun harga minyak dunia. Bulan Mei juga menyaksikan aliran masuk berterusan dana ke dalam pasaran keuangan domestik yang merangsang pengukuhan ringgit. Mata wang tempatan itu menambah nilai sebanyak 1.7% berbanding dolar Amerika pada tempoh dikaji. Aliran masuk dana bukan pemas tautin ke dalam pasaran bon kerajaan berjumlah 9 bilion ringgit pada tempoh sama, iaitu peningkatan untuk 2 bulan berturut-turut.
Kementerian Kesihatan hanya boleh mengesahkan kes seorang wanita yang dipercayai mengambil pil ekstasi yang dipanggil Facebook sehingga mengalami mati otak setelah mendapat keputusan ujian darah mangsa. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, jika keputusan menjurus kepada pil ekstasi berkenaan sebagai puncanya, kes akan diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. So if that is due to ecstasy, then we can only confirm through blood tests and others whether it's ecstasy or not ecstasy, which we'll do. But after that, if that is true, it's an individual choice. If today you go to a disco and take ecstasy, it's your own decision. The only thing is who sells it in the disco, we can get evidence, then they have to be taken action by the police under the narcotic laws. Datuk Seri Dr. Subra mengulas laporan sebuah akhbar berbahasa Cina baru-baru ini mengenai seorang wanita yang mengalami mati otak selepas mengambil pil ekstasi Facebook di sebuah kelab malam di Johor. Justru orang ramai dinasihatkan supaya hanya mengambil ubat-ubatan yang mendapat kelulusan daripada Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan. Seorang penternak muda di Melaka terpaksa berputih mata apabila lebih 7,000 ekor ayam ternakannya mati dipercayai lemas apabila suis kipas reban haiwan itu dimatikan dipercayai akibat perbuatan khianat. Kejadian di Kampung Sungai Buloh Alukajah itu berlaku kemarin menyebabkan Muhammad Fazli Rosli 29 tahun terpaksa menanggung kerugian mencecah RM50,000. Reban ayam itu menempatkan 8,000 ekor ayam yang dijadual dijual minggu depan. Kali terakhir Muhammad Fazli menjenguk reban ayamnya itu sehari sebelum kejadian iaitu pada Selasa lalu sekitar pukul 3 petang. Masa petang tu saya datang dalam keadaan okey semua. Lepas tu saya tinggalkanlah reban sebab nak pergi beraya. Lepas tu keesokan hari tu masa jam 9 pagi datang tengok kipas dah senyap saja tapi lampu terbuka. Lepas tu pergi on kipas balik tengok ayam semua dah habis lah. Semua bang? Semua. Yang tinggal tu lah yang kecil-kecil, yang tinggal yang besar-besar semua habis mati. 7,000. Yang tinggal tu lah dalam ratus-ratus je. Bagi bapanya Rosli Muhammad Isa, 66 tahun, pihak berwajib wajar tampil membantu anaknya yang baru berjinak-jinak menternak ayam sejak hampir 2 tahun lalu. Pihak kerajaan, pihak veterina, saya dapat membantu lah. Sebab saya telah bersara hampir 10 tahun. Lepas tu saya hanya dapat membantu anak-anak saya sekali-sekala lah. Yang beratnya sebab anak saya kena ganti rugi untuk syarikat dan dianggarkan dalam RM50,000. Jadi memang pada saya memang berat nak membayar balik kerugian yang ditanggung anak saya lah. Tapi saya berharap sangatlah kerajaan dapat membantu ataupun pihak-pihak yang tertentu, pihak veterina membantu dalam segi kewangan ke ataupun ternakan balik anak ayam ini lah. Laporan polis telah dibuat semalam di Balai Polis Simpang 4 Alukajah. Ketua Polis Daerah Superintenden A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan menerima laporan kejadian dan siasatan sedang dijalankan. Jenazah adik ipar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Allahyarham Kamarul Zaman Khamis selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Solo Air Batu, Masjid Tanah Melaka pukul 4.15 petang tadi. Allahyarham yang berusia 59 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan di Wangsa Maju pagi tadi akibat komplikasi jantung. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan isteri Datin Sri Hamidah Khamis serta Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun antara kira-kira 300 orang yang hadir pada pengebumian Allahyarham. Terdahulu solat jenazah didirikan di Surau Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Wangsa Maju sebelum dibawa pulang ke Masjid Tanah selepas solat Jumaat. Di Masjid Tanah, solat jenazah sekali lagi didirikan di Masjid Salmah Khamis diimamkan Imam Satu Masjid Abu Said Jaafar. Allahyarham dipindahkan ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan dari Hospital Kem Terendak setelah mengadu sakit pada pukul 3 pagi semalam. Allahyarham meninggalkan seorang balu,
Azhar Yasmin Mahat, 55 tahun dan sepasang anak lelaki dan perempuan berusia 29 dan 27 tahun. Pasukan Guaman Parti Gerakan Rakyat Malaysia PGRM sedang mengkaji serta dalam proses membuat penyediaan dokumen diperlukan bagi memfailkan tindakan mahkamah terhadap Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ia bagi menggesa kerajaan DAP itu menghentikan kesemua pembinaan projek jalan utama dan terowong dasar laut link ketiga. Timbalan Presiden PGRM, Datuk Dr. Dominic Lau memberitahu meskipun pembinaan kesemua projek itu belum dimulakan, namun bayaran penuh telah dilakukan. Perbezaan pembiayaan bagi kajian kebolehsanaan antara projek jalan berkembar dari Tanjung Bungah ke Teluk Bahang dan terowong link ketiga juga dilihat tidak munasabah. Because this is the public funds. These are the people's money. So they have to explain that why overpaid and had paid so quickly. Why overpaid? Overpaid is one thing and paid so quickly. So fast, paid to the consultants. And these projects have not started yet and been delayed 3.5 years already. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat PGRM di Ceras. Projek terbabit melibatkan jalan berkembar dari Tanjung Bungah ke Teluk Bahang, jalan pintasan dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ke Air Hitam, jalan pintasan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ke Persiaran Geni dan terowong link ketiga. Suasana menyambut Syawal di desa sememangnya cukup indah. Ya, bagi merasai keindahan suasananya, segmen Jom Jalan-Jalan Edisi Raya membawa kita ke Pulau Mutiara iaitu di Kampung Lahar Yui. Seperti biasa kita bersama Zarul Fahmi Khairuddin. Besar juga kita semua ya. Oh. Okey, Tok Wan tu naik dululah kot. Sekejap lagi saya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga saya dan juga Tok Wan untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri sebagai seorang perantau. Pada kali ini saya akan menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan penduduk Kampung Lahar Yui di Tasik Gelugur, Pulau Pinang ini. Okey, saya nak masuk ke dalam kejap. Saya nak makan macam biasalah, rendang, ketupat. Lagi apa? Lemang. Okey. Kita masuk dulu. Edisi lepas saya bersama sebahagian penduduk Kampung Lahar Yui, Tasik Gelugur, Pulau Pinang membuat persiapan terakhir menyambut ketibaan Syawal. Kali ini kami bersama menyambut Hari Lebaran. Setelah sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menunaikan kewajipan rukun Islam yang ketiga, kini tiba masanya merayakan kemenangan. Saya pun tak bersalam lagi sempena Hari Raya ni. Mak Wan, minta maaf Mak Wan. Mak Raya Mak Azhar batin sama kita. Tok Wan, Tok, Kak. Sejauh mana pun kemajuan yang kita miliki, jangan sesekali kita lupakan adat dan budaya kita kan. Di hari yang mulia ini, sama-sama kita bersalaman, memohon kemaafan, lupakan sengketa. Kepulangan insan-insan yang tercinta merayakan Aidilfitri bersama menambahkan lagi kemeriahan di pagi Syawal. Apatah lagi bagi mereka yang merantau jauh. Tika dan saat inilah merapatkan silaturahim sesama insan. Bak kata orang, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesrakan. Saya tak melepaskan peluang menikmati hidangan wajib Hari Raya. Lemang, ketupat dan paling best sekali bagi saya, rendang ayam ni. Mak ayah, tak mau pergi rumah jiran sebelah kan? Beraya ni. Lama tak boleh kampung jumpa mereka. Okey, kita nak pergi menziarahi rumah sepupu Tok Wan. Kat sebelah aja. Jom. Ni Tok Wan ni bagi duit saya ni. Okey, inilah antara kemerahan yang ada dekat kawasan ni. Bila musim raya ataupun hari raya ni, tengok ni adik-adik ni seronok sangat bermain ni. Okeylah, saya nak pergi ni atas lah. Jumpa nanti.
Dan ini satu lagi, episod bagi duit raya. Tak dilupa. Tengok tu, adik-adik, kalau nak duit raya, sila beratur tau. Pengalaman beraya bersama penduduk Kampung Lahayoi memberi sesuatu yang amat bermakna kepada saya, di mana ikatan silaturahim komuniti kampung yang dianggarkan sekitar 1,000 orang ini amat kukuh meski ada yang berbeza agama dan juga kaum. Pasaran hartanah Malaysia dijangka mengalami pembetulan tahun ini sebelum kembali pulih pada tahun 2018. Menurut pakar hartanah dari United Kingdom, Kevin Green, kejatuhan harga komoditi dan ketidaktentuan dalam sektor keuangan antara faktor yang mempengaruhi pasaran hartanah di Malaysia. Dari segi domestik, langkah pengetatan pinjaman yang dilaksanakan Bank Negara menyebabkan akses kepada pembiayaan semakin sukar. Selain itu, pelabur hartanah mungkin mengambil sikap tunggu dan lihat dengan menjangkakan harga jualan akan lebih rendah dalam tempoh terdekat. Berdasarkan keadaan ini, Green menggalakkan orang ramai untuk mengambil peluang terhadap keadaan pasaran hartanah yang suram untuk membeli kediaman sebelum ia kembali meningkat tahun depan. Actually, as an investor, if you know what you're doing, you can make more money on a down market. And it means you buy at half price. And that's what I'm doing in this market right now. There's opportunities there where sellers will sell out cheaper because the market is a little bit stretched. Menurut laporan pasaran hartanah yang dikeluarkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Keuangan, bilangan unit kediaman baru dilancarkan bagi 2016 berkurangan kepada 53,000 unit berbanding lebih 58,000 unit pada 2015. Prestasi jualan juga lebih rendah kepada 31.4% berbanding 42.1% tahun sebelumnya. Persatuan Kriket Malaysia MCA optimis bakal memungut 2 emas daripada 3 yang dipertandingkan pada Tamasya KL 2017 Ogos ini. Sementara itu, 1 perak diharap dapat hadir daripada pasukan wanita. Presiden MCA Mahinda Valipuram berkata sasaran itu realistik berdasarkan persiapan skuad lelaki dan wanita kebangsaan ketika ini. Masih percaya bahawa kita boleh menolong membawa pingat at least 2 emas. Dan kita percaya kita ada bakat dan juga confidence level is high, memang tinggi, dan menolong sebagai tuan rumah untuk mencapai objektif kita juga. Skuad wanita menghadapi 8 perlawanan persahabatan di Sri Lanka, begitu juga dengan pasukan lelaki yang menimba pengalaman di Pakistan. Lego kini bukan sekadar alat mainan, malah ia diinovasikan sebagai aksesori fashion. Bermula dengan minat mengumpul Lego, seorang pereka grafik Amir Effendi Abdul Rahim menjadikan hobinya itu punca pendapatan. Antara aksesori yang dihasilkan daripada Lego termasuk pin tudung, subang, cekak rambut dan butang baju Melayu. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 edisi 30 Jun. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Kita saksikan.